Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton dan pendengar? Tidak kira sama ada anda mengikuti rancangan kami ini di ruangan FB, YouTube, podcast dan di mana jua anda berada. Saya harapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya ketika mengikuti program e-hadis Anjuran Pergas. Baik, Alhamdulillah pada pertemuan kita malam ini kita akan membincangkan sambungan daripada perbincangan hadis kita yang keempat yang telah kita bincangkan pada bulan lepas. Jadi ini kita lihat ia sebagai kesinambungannya daripada perbincangan hadis kita yang keempat, dan saya telah bahagikan ia kepada dua bahagian. Pada bulan lepas kita bincangkan bahagian yang pertama dan pada malam ini kita akan masuk pada bahagian kita yang kedua dan terakhir, insya-Allah. Baik, sebelum itu masihkah ingat tentang perbincangan yang telah kita huraikan pada bulan lepas? Saya harap ramai di kalangan sidang penonton di sini yang mengingati intipati daripada perbincangan itu, yang mana ada antaranya kita bincangkan ialah tentang proses kejadian manusia yang telah Nabi SAW sebutkan di dalam hadis baginda. Dan pada perbincangan tersebut juga saya ada kemukakan tentang hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia peringkat demi peringkat. Namun persoalannya, sebelum saya masuk kepada perbincangan kita yang berikutnya, berapakah peringkat kejadian manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW? Jika lihat di skrin kita pada sekarang ini, saya ada berikan 3 jawapan di sini: A 7, B 3, C 10. Jadi pada perbincangan kita di bulan lepas, kita ada membincangkan tentang peringkat kejadian manusia yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Persoalannya pada malam ini ialah berapakah peringkat yang telah kita bincangkan? Adakah ia 7, 3, 10? Nanti sila letakkan jawapannya di ruangan komen. Kami akan paparkan jawapan di akhir perbincangan ini. Sementara mungkin ingin hashtag throwback terlebih dahulu apa yang telah kita bincangkan, mungkin boleh kita lihat terlebih dahulu tentang perbincangan yang akan menjadi sambungan kita pada malam ini. Baik, pada malam ini kita akan masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu berkenaan dengan penceritaan yang Nabi SAW berikan berkaitan pengakhiran kehidupan manusia. Jadi cantiknya hadis ini kita lihat di situ ada permulaan. Kemudian Nabi SAW tutup hadis ini dengan pengakhiran kehidupan, yang mana Nabi SAW bersabda di sini, "Fawallahilladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha." Maksudnya di sini Nabi SAW mengingatkan kepada kita, demi Allah yang tiada Tuhan melainkannya, sesungguhnya antara kita ni hamba Allah ada melakukan amalan ahli syurga.
sehingga jarak antaranya dan syurga tinggal lagi sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan kepadanya ketentuan, lalu dia mengerjakan amalan ahli neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Begitu juga di sini, Nabi SAW menyebutkan yang sebaliknya. Sesungguhnya antara kamu ada mengamalkan dengan amalan ataupun ada yang beramal dengan amalan ahli neraka hingga jarak antaranya dengan neraka tinggal lagi sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan kepadanya ketentuan, lalu dia mengerjakan amalan ahli syurga, maka dia masuk ke dalam syurga. Kita lihat di sini ada dua bahagian, iaitu pertama, mereka yang beramal dengan amalan ahli syurga. Ada dua kategori manusia yang Nabi SAW sebutkan pada perbincangan kita pada malam ini. Amalan ahli syurga yang mana dia beramal bersungguh-sungguh dengan amalan ahli syurga, namun kemudiannya Nabi kata di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka yang menjadi penyebab dia masuk ke dalam neraka. Namun ada juga di kalangan kita yang mana beramal dengan bersungguh-sungguh amalan ahli neraka. Kemudian di akhir hayatnya ada amalan-amalan penghuni syurga yang dia lakukan, yang menjadi amalannya yang terakhir. Sehingga kerana amalan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga. Jadi ada dua kategori manusia yang sedemikian. Namun yang paling pentingnya di sini, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, yang ingin kita tekankan ialah amalan kita yang menutupi kehidupan kita itulah yang menjadi pertimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ia menentukan di mana kedudukan kita, syurga atau neraka. Di sini ingin juga saya tekankan bahawa pengakhiran hidup manusia, kita kejarkan banyak perkara semasa kita hidup. Namun pengakhiran hidup manusia hanya satu sahaja yang akan dia bawa. Sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain, apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata begini, yatsba'ul mayyita thalatha fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Ketika kita ni hamba Allah, kita meninggal dunia, yang akan mengiring kita ke perkuburan adalah 3 perkara. Ada 3 perkara yang akan mengiring kita ke perkuburan, iaitu yatsba'uhu ahluhu wa maluhu. 2, okey? Ahli keluarga terlebih dahulu. Dan yang kedua, hartanya. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 Pertama, ahli keluarga. Kedua, hartanya. Ketiga, amalannya. Dalam hadis ini, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ada 3 perkara yang mengikuti. Pertama, ahli keluarga. Kedua, harta kita. Dan yang ketiga, amalan kita. Tetapi, fayarji'u ahluhu wa malu. Yang akan pulang ahli keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu. Yang kekal bersamanya dalam liang lahad adalah amalannya.
Dan ini bersesuaian dengan konteks perbincangan hadis kita yang keempat pada malam ini. Yang mana Nabi SAW mengingatkan kepada kita tadi tentang amalan yang dilakukan oleh dua kategori manusia itu tadi. Amalan yang dia sungguh-sungguh lakukan amalan penghuni syurga, namun di akhir hidupnya dia lakukan amalan penghuni neraka, itulah yang dia bawa. Begitu juga ada di kalangan manusia yang mana dia bersungguh-sungguh melakukan amalan penghuni neraka. Namun di akhir hidupnya, di situ ada taubat, ada istighfar dalam kehidupan dia, mungkin dia mengubah keadaan kehidupan dia, lifestyle dia, yang akhirnya menyebabkan dia pula di akhir hayatnya beramal dengan amalan penghuni syurga. Amalan penghuni syurga itulah yang dia bawa masuk ke liang lahat. Inilah yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Amalan yang kita bawa, amalan yang bagaimana yang ingin kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbincangan kita pada malam ini, saya ingin membawa sebuah kisah. Kisah tentang seorang pahlawan yang begitu gagah berani. Dalam sebuah peperangan bersama dengan Nabi SAW, ada seorang lelaki yang dilihat begitu gagah, begitu berani memenggal leher-leher para musuh. Setiap musuh yang dia jumpa di medan peperangan akan dia serang dengan begitu berani sehingga tewas musuh yang berada di hadapannya. Di kalangan kaum muslimin yang melihat keadaan lelaki itu, lelaki di kalangan muslimin ini, ya, mereka kata, oh, lelaki ini begitu hebat. Tidak ada yang mendapat ganjaran pahala sebagaimana dia. Semua yang melihat keadaan lelaki itu, mereka begitu takjub, mereka begitu suka sekali melihat keadaan dia. Kerana apa? Itu adalah amalan penghuni syurga. Keberanian di medan jihad itu merupakan satu amalan yang mana jika seseorang mati ketika dia berperang di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran syurga kepada dia. Sebab itu, mereka yang melihat lelaki itu tadi, mereka kata apa? Tidak ada yang mendapat ganjaran pahala sebagaimana dia. Namun, Nabi SAW memberikan respon yang berbeza. Sebagaimana para sahabat itu. Nabi kata apa? Sungguh dia di kalangan penghuni neraka. Ucapan Nabi SAW itu tadi menjadi sebuah ucapan yang mendatangkan kehairanan di kalangan para sahabat. Jadi ada di kalangan mereka yang benar-benar ingin mengetahui apakah kesudahan yang berlaku kepada lelaki yang gagah berani itu tadi. Dia pun secara senyap-senyap dia mengikuti setiap langkah lelaki tersebut. Dia ikut daripada belakang. Kalau kita rujuk dalam hadisnya, dia ceritakan bahawa fa'atba'ahu rajulun minal qaum wa huwa ala tilkal hal min ashaddin nasi 'alal musyrikin hatta juriha. Apa yang berlaku? Lelaki ini yang mengikuti, lelaki yang dilihat gagah berani itu tadi, yang semua orang ketika melihat lelaki itu, mereka kata, oh ini penghuni syurga ni, oh ini adalah penghuni yang betul-betul, penghuni syurga yang betul-betul mendapat pahala daripada Allah. Semua orang takjub dengan keberanian dia. Seorang lelaki ini ikut dia daripada belakang. Dia lihat apa yang berlaku. Ada satu keadaan setelah lelaki ini berperang dengan penuh bermati-matian itu tadi, dia pun terluka. Dia terluka di medan peperangan tersebut. Namun sayangnya, kerana dia tidak tahan dengan luka yang ada pada badan dia itu, apa yang dilakukan? Dia mengambil pedang, lalu dia menusuk pedang itu ke arah dadanya sendiri. Lalu dia mati dalam keadaan yang sedemikian. Sayang sekali. Pengakhiran hidupnya tidak sebagaimana yang digambarkan oleh orang yang melihat. Dan pada masa itu lelaki ini terus bergegas kepada Nabi SAW dan mengkabarkan kepada baginda, sesungguhnya aku betul-betul yakin bahawa engkau adalah Rasulullah. Nabi tanya kepada dia, mengapa sedemikian?
Dia pun menceritakan tentang diri dia yang mengikuti lelaki itu tadi. Lalu dia ceritakan bagaimana pengakhiran lelaki tersebut. Dan di sini Nabi SAW pun mengingatkan. Nabi kata apa? Innal abda la ya'malu fima yaran nas amala ahlil jannah wa innahu lamin ahlin nar. Sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang ramai mengamalkan amalan penghuni syurga, namun dia adalah penghuni neraka. Tetapi sebaliknya, Nabi kata begini, wa ya'malu fima yaran nas amala ahlin nar wa huwa min ahlil jannah wa innamal a'malu bi khawatimiha. Nabi ingatkan kepada kita. Sebaliknya, yang kedua di sini, ada seorang hamba yang menurut pandangan orang ramai, dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Namun dia adalah penghuni syurga. Sungguh amalan itu bergantung pada penutupnya. Maknanya begini, apa yang kita lihat yang ada pada zahir manusia, ia tidak sebagaimana yang ada pada batinnya. Kita lihat bahawa seseorang itu mungkin Masya Allah Tabarakallah, amalan dia, ucapan dia, pergaulannya, Masya Allah, begitu baik sekali. Namun, tidak ada orang yang menyangka mungkin ada kejahatan di sebalik kebaikannya. Yang menyebabkan dia adalah penghuni neraka. Ini yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Apa yang diperlihatkan tidak semestinya sama sebagaimana pengakhirannya kelak. Begitu juga mungkin ada manusia yang kita kutuk, yang kita lihat dia begitu jahat di pandangan mata kita. Yang kita lihat, dia ni kalau mati confirm ahli neraka. Kita cakap begitu confirm dia ahli neraka. Tapi betul ke kita confirm dia ahli neraka? Apabila kita melihat keadaan orang itu tadi, kerana kita tidak pernah mengetahui, mungkin ada amalan-amalan salehnya di penghujung ataupun di pengakhiran hayatnya yang menyebabkan dia menjadi penghuni syurga. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita, apa yang kita nampak, Nabi tekankan di sini, fima yaran nas, pada hadis kita yang saya tampilkan untuk menguatkan hadis yang keempat itu, fima yaran nas, ada orang dia buat sesuatu dan dilihat oleh orang lain tidak semestinya. Itu sebagaimana yang kita lihat. Dan yang paling penting di sini Nabi juga ingatkan, bagaimana pengakhiran ataupun apakah amalan kita yang terakhir sebelum kita menghembuskan nafas kita. Di sini Nabi SAW juga ada menyebutkan kepada kita dengan sebuah hadis yang lain. Yang mana Nabi SAW menyebutkan begini. Inna ma baqiya minad dunya bala'un wa fitnah. Sesungguhnya apa yang baki daripada dunia ini hanyalah cubaan dan fitnah, iaitu ujian. Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ingatkan di sini dalam hadis ini, Nabi SAW sebutkan tadi di awal hadis ini tentang penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia peringkat demi peringkat. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berada di atas muka bumi ini. Bermakna Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan nikmat kehidupan. Menerusi nikmat kehidupan itu, ada bakinya, iaitu ada sesuatu perkara lainnya yang perlu kita hadapi ketika kita berada di dunia. Iaitu Nabi kata apa? Cubaan dan fitnah, ujian. Ada banyak ujian, ada banyak cabaran, ada banyak cubaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita dalam kehidupan ini.
Ketika kita ingin beramal soleh, ada banyak ujian, ada banyak cabaran, ada banyak cubaan. Mungkin daripada diri kita sendiri, kan? Malas contohnya, tak kuasa, tak nak belajar. Ini keadaan-keadaan, ujian daripada diri sendiri. Ataupun mungkin daripada orang lain. Yang mana orang lain memperlekehkan amal soleh kita mungkin. Ini semua adalah ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kami menguji kalian. Siapakah di kalangan kalian yang paling baik amalannya? Namun begini, Nabi SAW di dalam hadis ini, Nabi ingatkan kepada kita, dalam keadaan kita hidup ini berhadapan dengan ujian dan cabaran ketika kita ingin beramal soleh itu tadi. Nabi kata, wa innama mathalu amali ahadikum kamathalil wi'a'i. Nabi memberikan perumpamaannya begini. Perumpamaan amalan salah seorang dari kalian seperti bejana, iaitu bekas untuk kita simpan air. Nabi kata, jika bahagian atasnya baik, idza taba a'lahu taba asfaluhu. Jika bahagian atasnya baik, maka bahagian bawahnya juga baik. Namun, wa idza khabutha a'lahu khabutha asfaluhu. Jika bahagian atasnya buruk, maka bahagian bawahnya juga buruk. Ini amalan kehidupan manusia. Dilihat pada bagaimana penutupnya. Jika penutupnya baik, maka baiklah keseluruhannya. Jika penutupnya buruk, maka buruklah keseluruhannya. Begitu juga dengan bekas air itu. Kita ada air, ya. Lihat di sini. Saya berikan contoh. Kalau air yang ada di atas meja saya ini, penutupnya buruk, penutupnya agak tidak baik, saya tak rasa saya akan minum air itu. Betul tak? Kerana saya tahu, bila penutupnya tidak bagus, buruk, mungkin airnya expired. Contoh. Okey, contoh. Mungkin ni dah lama. Mungkin bekasnya buruk. Tidak elok untuk diminum. Namun, jika ia cantik, sebagaimana kan yang ada di atas meja saya ini, cantik. Hijaunya masih hijau yang bagus, warnanya tidak pudar, airnya pun Masya Allah, dilihat tidak keruh, botolnya baik, cantik. Saya yakin, ianya adalah air yang baik. Kita akan yakin untuk minum air tersebut. Walaupun dia expired. Okey, walaupun dia expired lah. Kita lihat begitu kerana kita lihat kepada penutupnya itu tadi. Ya, mungkin keadaannya sedemikian. Jadi begitulah perumpamaan yang Nabi SAW berikan untuk diri kita ini manusia. Ketika kita beramal, bagaimana pengakhirannya? Jika pengakhirannya baik, insya-Allah baiklah keseluruhannya. Kerana penutupnya baik. Sebab itu kan bila kita lihat ada orang meninggal, kita lihat pengakhirannya baik, masya-Allah. Dipuji-puji manusia yang masih hidup kerana pengakhirannya yang baik. Begitulah keadaan hidup kita. Seboleh mana, begini. Kita tak kata, sebab kalau kita baca pada awal hadis tadi kan, pada hadis yang keempat ini, mungkin ada yang kata, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala sudah menetapkan pengakhiran kita tu neraka, untuk apa Ustazah kita ni nak beramal lagi? Kalau dah begitu, kita ni sekarang dah beramal dengan amalan penghuni syurga kan, tapi kemudian tiba-tiba je, rupanya kita ni penghuni neraka, kita tetap akan masuk neraka. Dia tidak sedemikian. Allah Subhanahu Wa Taala melihat bagaimana amalan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat bagaimana kesungguhan kita untuk mengejar syurga. Jika tidak begitu, bagaimana? Apa gunanya ada dosa dan pahala? Betul tak? Apa gunanya ada neraka dan syurga? Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala juga melihat di sini bagaimana pengakhiran kehidupan kita untuk memberikan motivasi dalam kehidupan kita ini sebagai seorang Muslim agar tidak berhenti beramal soleh. Manusia yang tidak berhenti beramal soleh, yang mana dia akan pastikan ketika saya hidup ini dalam masa 24 jam kehidupan saya,
ada amal soleh yang saya lakukan, mudah-mudahan jika Allah Subhanahu Wa Taala mematikan saya dalam keadaan itu, ia adalah dalam keadaan yang amal soleh. Sebab itu bila sampai kita nak tidur sekalipun, kita ada amal soleh yang kita lakukan, bukan? Nabi SAW mengajarkan kita dengan doa, dengan zikir supaya kita baca sebelum kita tidur. Kerana tidak siapa yang tahu, mungkin itu adalah pengakhiran kehidupan dia. Dan seseorang yang mana dia tutup tidur, maknanya dia tutup kehidupannya pada malam itu, dia tidur itu kan, dengan zikir, dengan doa, bermakna dia menutup kehidupannya dengan amal soleh. Begitu yang kita inginkan dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Pengakhirannya adalah pengakhiran yang baik. Tadi di awal perbincangan saya ada kemukakan soalan. Untuk saya lihat, adakah ingat lagi apa yang Nabi SAW sebutkan di awal hadis kita, iaitu hadis yang keempat. Nabi ada sebutkan tentang beberapa keadaan, okey, peringkat penciptaan manusia. Ada awalnya, ada berapa peringkat yang telah Nabi SAW jelaskan. Ada 3 jawapan yang saya berikan di awalnya tadi. Pertama, 7 A, okey, B 3, C 10. Adakah 7 peringkat? Iaitu A, B 3 peringkat, atau C 10 peringkat. Saya yakin ada yang sudah meletakkan jawapan di ruangan komen kerana kita dah berikan soalannya di awal perbincangan tadi. Sekarang kita lihat apakah jawapan yang tepat bagi soalan tersebut. Ada 3 peringkat yang Nabi SAW ingatkan kepada kita, iaitu B. Okay, mungkin ada kata, Ustazah, bukan 7 ke? Betul ke 7? Jika 7, ia adalah gabungan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi jika lihat kembali kepada soalan yang saya ajukan, berapakah peringkat kejadian manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW? Jika kita merujuk kepada hadis kita ini, ada 3 peringkat yang dijelaskan oleh Nabi SAW, iaitu nutfah, alaqah dan mudghah. Saya harap jelas saya, tulisannya di situ. Mungkin jelas. Okey, 1, 2, 3. Di sini Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang 3 proses itu tadi, peringkat demi peringkat. Lalu kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita lahir ke dunia ini dengan catatan-catatan yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita masuk kepada bahagian kita yang kedua. Nabi SAW tutup hadis baginda dengan pengakhiran kehidupan manusia. Bermakna di sini Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan manusia itu ada awal dan ada akhirnya. Namun pengajaran yang boleh kita ambil daripada keseluruhan hadis ini, ada 3 perkara yang ingin saya tekankan sebagai pegangan kita hingga ke hujung nyawa. Pertama, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beramallah dengan seikhlas hati kita. Usah kita menjadi sebagaimana contoh kisah pahlawan yang gagah berani itu tadi. Masya Allah, tabarakallah, amalannya hebat. Dia berjuang di jalan Allah. Itu adalah amalan yang begitu besar. Ganjaran pahalanya di sisi Allah. Namun sayangnya, kerana keikhlasannya tiada ketika dia beramal soleh itu tadi, pengakhirannya tidak cantik. Begitulah juga dalam kehidupan kita ini. Setiap apa yang kita lakukan, usahalah agar ia dilakukan dengan seikhlas mungkin. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan ia kerana Allah Subhanahu Wa Taala
akan merahmati, akan meredai insan yang benar-benar melakukan amal soleh, amal ketaatan kerana Allah. Itu adalah keyakinan kita. Kerana kita juga memahami bahawa setiap amal soleh tidak diterima melainkan ianya adalah amalan yang ikhlas kerana Allah dan bertepatan dengan syariat. Dan kita ingin setiap amalan yang telah kita usahakan sepanjang hayat kita adalah amalan yang kita bawa hingga ke liang lahat itu adalah amalan yang soleh, amalan yang terbaik. Kerana dengan itu jugalah yang akan kita bawa sehingga kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar kelak. Kemudian yang kedua yang boleh kita dapati daripada perbincangan pada malam ini, sentiasa beramal soleh. Pastikan dalam kehidupan kita tidak ada satu saat pun yang lekang dari amal soleh. Kalaupun kita kata kita sedang pergi ke tempat kerja kita, mungkin boleh kita hiaskan ataupun basahkan lidah kita dengan zikrullah. Itu adalah amal soleh. Sebagai satu keadaan yang mana kita usaha agar setiap detik, setiap saat tidak ada masa yang kita biarkan tanpa kebaikan dan ketaatan. Jangan bosan dalam beramal soleh. Benar, ada masa dan ketika kita rasa letih. Jika letih, kita boleh berehat. Tetapi sayangnya, jika rehat itu yang menyebabkan kita meninggalkan terus apa yang kita lakukan. Jangan tinggalkan terus. Mungkin kita boleh kurangkan. Kan mungkin setiap malam kita melaksanakan solat tahajud kita. Tapi mungkin ada masa-masa yang kita letih. Tak mengapa. Mungkin kita boleh kurangkan seminggu sekali. Ataupun ada di kalangan kita yang setiap hari membaca Al-Quranul Karim. Mungkin ada masa-masanya yang kita letih, kita penat. Boleh saja kita rehat. Hari ini kita tinggalkan pada waktu subuh. Kan kita baca di waktu maghrib nanti. Apa itulah keadaannya. Bagaimana ya kita mengimbangi amal soleh itu agar sentiasa ia ada tapi ia tidak terus dihilangkan. Dan seterusnya yang ketiga di sini, dalam keadaan kita ni ya, nak sentiasa menjaga keikhlasan, menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ingin beramal soleh itu tadi, walaupun dalam keadaan yang kita penat, yang kita letih kan, kita minta kepada Allah agar hati kita sentiasa dalam ketaatan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan sentiasa dalam agama ini. Sebagaimana doa yang sering diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad, disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam antara doa yang banyak baginda lantunkan, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, tetapkanlah hatiku di atas agamaku. Ketika Nabi SAW banyak berdoa dengan ucapan ini, ada di kalangan sahabat yang bertanya kepada Nabi, Wahai Rasulullah, adakah engkau bimbang tentang kami, sedangkan kami sudah beriman kepada apa yang engkau bawa? Nabi kata, Naam, iya, aku bimbang tentang keimanan kalian. Kerana apa? Setiap hati anak Adam, ia berada pada dua jari di antara jari-jari Allah. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh pesongkan dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh tetapkan. Maka sebab itu, kita perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapkan hati kita dalam keadaan yang penuh ikhlas ketika kita beramal soleh. Tetapkan hati kita kuat, teguh untuk terus-terusan berada dalam ketaatan dalam apa jua situasi. Dan mudah-mudahan itulah yang menjadi pengakhiran kehidupan kita. Sekian, itu sahaja perbincangan kita untuk pada malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa yang telah diluangkan, dan mudah-mudahan juga saya amat mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kepada kita semua dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk kita dapat bersama-sama sekali lagi di bulan hadapan bagi membincangkan hadis kita yang berikutnya. Saya tutup perbincangan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.